Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, anda bersama-sama dengan saya, Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Pada bahagian keempat, mengapa akhlak remaja runtuh? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membicarakan tentang keruntuhan remaja dari sudut akhlak mereka, apa yang perlu kita tahu adalah sekiranya sesebuah bangunan itu runtuh, itu sudah pasti kerana pasaknya yang tidak kuat dan tidak kukuh. Jadi dalam diri remaja, apakah pasak-pasak yang dimaksudkan tadi? Tuan-tuan dan puan-puan, remaja mempunyai 3 pasak yang penting. Inilah pembinaan akhlak yang murni. Nombor 1, matlamat hidup. Dan sekiranya mereka tidak mempunyai matlamat hidup, sudah barang tentu mereka ini mudah untuk dipergunakan oleh anasir-anasir luar. Yang kedua, tidak ada ilmu atau kurangnya ilmu pengetahuan yang dijiwai atau dengan kata lain dihayati. Kerana ilmu merupakan kemahiran kehidupan, bagaimana mereka akan membawa hidup mereka nanti. Bagaimana mereka memfungsikan atau memanfaatkan kehidupan mereka. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentulah aspek takwa. Takwa merupakan pasak yang paling utama, tunjang kepada kekuatan akhlak dan personaliti anak-anak kita. Sekiranya 3 pasak ini hilang, itulah yang berlaku keruntuhan akhlak muda-mudi ataupun remaja masa kini. Tuan-tuan puan-puan, kita sudah mengetahui mengapa akhlak remaja runtuh. Maka untuk kesekian kalinya ini kita nak membincangkan bagaimana kita boleh membantu membangunkan akhlak remaja kita, atau dengan kata lain kita membenteng, membela akhlak remaja. Tuan-tuan puan-puan, Saidina Ali pernah menyatakan bahawa untuk tahap umur remaja ini, kita sebagai ibu bapa perlulah bersahabat dengan anak-anak kita. Seringkali kita mendengar rungutan ibu bapa menyatakan bahawa anak-anak remaja ini agak liar. Anak-anak remaja ini terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya. Anak-anak ini dulu tidak berperangai macam ni, tapi semenjak lepas berkawan dengan kawan-kawan dia begini, dia kehilangan arah, dia tidak hormat dengan ibu bapa lagi dan sebagainya. Kita sering mendengar komen-komen ataupun keluhan-keluhan daripada ibu bapa. Kunci yang paling tinggi untuk menjaga anak-anak ini daripada anasir luar itu adalah kuasa persahabatan ibu dan ayah yang dijalinkan dengan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah persahabatan ini boleh dijalinkan? Nombor 1, ibu dan ayah perlu menjaga hubungan yang baik dengan anak-anak sehingga kan anak-anak ini akan menghormati dan mengkagumi ibu dan ayah mereka. Baik, seandainya lah pasangan kita tidak mampu untuk memberikan rasa kagum terhadap anak-anak, anak-anak tak boleh nak kagum pada pasangan kita, tuan-tuan puan-puan, jangan salahkan mereka. Yang penting bagaimana kita sendiri membawa diri kita dan mempengaruhi anak-anak kita. Jadi sebagaimana kita tahu anak-anak ini rapat dengan kawan-kawan, maka kita sudah seharusnya berusaha untuk memenangi hati anak-anak supaya anak-anak lebih akrab dengan diri kita. Apabila keakraban terbina, anak-anak akan mempercayai ibu dan ayahnya. Apabila mereka mempunyai kepercayaan kepada ibu dan ayahnya, maka mudahlah ia menjadi sebagai tiket bagi ibu dan bapa untuk menasihati, untuk membimbing, untuk menunjuk arah dan cara yang sebenar dalam kehidupan yang sejati ini.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, bila kita sebut bersahabat, perkara pertama, ada beberapa elemen dalam persahabatan yang perlu kita ingat. Perkara pertama adalah ibu bapa perlu lebih mesra dan mudah didekati. Yang kedua, ibu bapa bersedia untuk berbincang masalah anak-anak. Yang ketiga, ibu bapa bersedia untuk berkongsi pula masalah ibu bapa bersama dengan anak-anak. Yang keempat, ibu bapa bersedia untuk merujuk dan menjadikan anak ini sebagai sumber rujukan dan minta pandangan daripada anak-anak. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak akan merasa diri mereka dihargai. Hubungan mereka dengan ibu dan ayah sebagaimana hubungan dia dan rakan-rakan, dan untunglah anak-anak ini sekiranya mendapati ibu dan ayahnya menjadi rakan yang terbaik. Kenapa? Kerana rakan yang satu ini, rakan yang terdiri daripada ibu bapa, merupakan rakan yang menyayangi anak ini tanpa syarat, dan yang kedua bersedia berkorban untuk kebahagiaan anak-anak ini di dunia dan di akhirat. Jadi para penonton yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai kepada penghujung bahagian keempat ini. Bagaimana kita boleh mengelakkan anak-anak daripada keruntuhan akhlak? Yang pertama, pastikan 3 pasak ini tertekan dengan kuat. Dan yang kedua, pastikan juga kita menjadi rakan dan sahabat yang baik buat anak. Sekian dulu. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya untuk bahagian seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.